Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minasan ohayou gozaimasu. Yang berbahagia Puan Haji Aminah binti Idrus, pengarah para Copet Sport Institute, yang dihormati Puan Azmirah binti Abdullah, Timbalan Pengarah Al-Iman Academy. Anda bersama kami berdua, saya Ibn Hayat. Do you guys know that what event do we have today? No? Seriously, no? Okeylah. Memandangkan ada yang tahu dan ada yang tak tahu kan? Faiz, hari ni kita ada apa? Hari ini kita akan ada event bersama sharing session bersama senpai kita. Kita ada dua senpai yang akan sharing di sini. So, yang pertama kita akan ada senpai Harid dan juga senpai Termizi. Yang mana senpai Harid tu boleh angkat tangan? Di depan tu. Tepuk tangan sikit. Alright. So, yang kedua senpai Termizi. Mana seorang lagi? Ya, di situ. Alright. So, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan senpai Harid dulu lah. Tafadhal Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang jawab? Okey, lagi sekali. Faham. Masing-masing tak sarapan lagi kan? Betul? Ya. Saya faham. Saya pernah student. Pernah juga dipaksa ke koza, ke tasuk. Dalam kau keadaan nak makan, dia suruh kau melompat sana sini. Okey, lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua sihat hari ni ya? Sihat. Ada yang demam? Ada. Demam buat projek gitu? Demam buat assignment? Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni tak nak cakap panjang. Okay, sesi basi baru bagi saya 30 minit je. 30 minit tak panjang. Okay. So, seperti yang korang tahu, nama saya Muhammad Haris Faizul bin Muhammad Jasri, aka Remy Ishak. Okay. Budak-budak office gua panggil gua Remy Ishak. And kacak. Okay. Tak ada dulu. Kalau hamba boleh bagi ini, barakallahu. Okay. So, minta tolong pada saya yang pertama. Jadi ini adalah profil saya. Jadi saya dah bekerja di satu company yang namanya Virtual Instrument System Innovation, atau singkatannya kita panggil VISI, VISI. Okay. Saya dah bekerja di situ daripada tahun 2018, sejak daripada mula praktikal. Okay. Mula praktikal di situ dan juga diserah masuk menjadi instrument engineer pada mulanya. Hingga pada tahun 2021, okay, start daripada 2021, saya mula jadi orang sale. Sebab, yelah, dah lama kita buat programming kan. Kita dah buat programming, kita buat banyak projek apa semua. So, kita tahu selok-belok pasal, pasal project development, pasal project management. So, kita diamanahkan, saya diamanahkan oleh bos saya, Encik Sazilan, untuk saya bawa sale ni ke ke company-company, ke industri, even hantar ke akademik, institusi akademik sekalipun. Macam MJI, UiTM, kita ada beberapa projek dengan UPM, USM dan juga UiTM. Okay. So kemudian tak lama pun saya dalam bidang sale tu. Okay, kemudian saya ditransfer menjadi trainer. So sekarang ni kerja saya adalah untuk train either staff-staff daripada company luar ataupun staff-staff daripada daripada universiti, kolej-kolej. Okay. Apa yang saya train adalah saya train dalam subjek-subjek dalam lab view. Siapa belajar lab view sini? Angkat tangan. Siapa belajar lab view? Siapa tahu lab view tu apa? Tahu kan? Ada yang tahu? Ada yang tak tahu? Oh, sen 1, sen 3 ni. Sen 1 sampai sen 3. Tak lupa ni. So,
kalau ada yang tahu tu tadi ada nampak ada yang kat tangan tu, maknanya korang dah advance lah. So kalau tak tahu tu tak apa, tak kenapa. Nanti kau kenal. Terutama budak-budak kontrol lah. Budak kontrol memang akan belajar. Saya dulu kontrol. Saya dulu student daripada DKC. Okay. Nama kelas dia Saku Rambu Seri. Okay. So memang saya belajar lagi. So apa yang saya belajar kat sini, saya tambah top-up sikit apa pengetahuan tu, apa yang Sensei ajar, apa yang Sensei Akmal ajar, apa yang Sensei Hassan ajar. Semua tu saya tambah sikit untuk saya gunakan dalam kerjaya saya sebagai trainer sekarang. Okay, so alright, next. Alright, so di sini yang bermulanya sebuah perjalanan saya sebagai seorang, bukan trainer. Saya mula nak jadi engineer tau, tapi tak tahu nak engineer apa. Aku main masuk je, kan? Okay, so ini adalah geng-geng saya lah, kawan-kawan saya di mana kami belajar sama-sama satu kelas, satu bilik. Batal tak satu. Okay, so ini adalah kelas Saku Rambu. Okay, di sinilah perjalanan saya bermula sebagai seorang engineer, sebagai seorang guru, dan saya memang cita-cita saya bukan sekadar saya nak jadi seorang engineer, tapi saya nak sampaikan kepada kepada generasi seterusnya. Kenapa korang kena jadi engineer? Kenapa korang kena Kenapa korang kena belajar betul? Kenapa korang kena ikut cakap Sensei? Kenapa korang kena kena jagalah adab sebagai seorang pelajar. Jadi di sinilah saya mula kumpul pengalaman saya. Macam mana nak manage teammates, macam mana saya nak manage stress, macam mana saya nak manage knowledge saya, macam mana saya nak gather, macam mana saya nak tambah lagi knowledge saya supaya saya tak, orang kata apa, sekadar belajar saja. Kan? So inilah di mana bermulanya sebuah perjalanan. Okay, next. Okay, so habis saja saya daripada 5 sen. Okay, 5 sen di sini. Okay, saya masuk intern di BC. Okay, ini adalah keluarga BC. Okay, so kalau korang ada lepas ni kan berminat nak orang kata apa, nak jadi intern kat sini, bolehlah try contact saya. Nanti saya bagi contact. Alright, so ini adalah family saya sekarang. Family yang lama still ada lagi, semuanya dah tak contact sangat dah lah, sebab masing-masing pun dah ada family sendiri kan. So ini adalah family saya sekarang, family kerjaya saya, family orang kata apa, team management saya untuk saya punya career growth saya. Ini adalah team saya. So apa yang kita orang buat adalah next. Okay, ini adalah apa yang kita orang buat. So ada yang mungkin kata macam, ada yang mungkin nampak korang kerja korang keluar nanti korang akan kerja kat either Petronas kan, ataupun company besar ke, macam Sapura Engineering apa semua kan. So ada juga yang mungkin akan nampak korang duduk di dalam office, korang buat programming ke, korang buat coding ke. Ada juga yang nampak korang buat business. Ada juga yang akan nampak, ada juga antara korang yang nampak korang punya ilmu ni, apa yang korang tuntut di sini, korang akan buat bisnes. Ada setengah kawan saya, ibunya dalam gambar ni pun, okay, walaupun kita orang bekerja macam ni, ada juga yang duduk yang buat bisnes secara sambilan. Okay, student-student macam korang lah, nak buat projek, contoh nak buat mini projek ke, ataupun final year projek. Okay, minta tolong lah nak buat projek ni, nak jalankan motor ni, banyak ni, macam ni. Kan? Tu, berapa bayar apa? 180 settle. Senang je, kita orang bagi tahu benda tu senang je. Korang punya projek ni bagi tahu, itu semua senang je. Kan? So, memang kita orang boleh buat bisnes lah dengan cara tu. Tapi, itu bukan orang kata apa, tugas hakiki kita orang lah. Tugas hakiki kita orang mau kepada inilah. Even saya pun. Saya teringin juga nak buat semuanya macam aku risau pula lagi kan, aku buat lagi kan, korang tak belajar apa pula kan. Aku dah lah jenis, kalau dah buatkan untuk orang, memang buat daripada A sampai Z, tak ajar korang apa. So, risau korang tak tahu benda. So, saya tak buat lah benda tu. Alright, so kalau you all tengok yang baju hijau tu, kan, yang baju hijau tu,
Miros. Miros. Malaysian Institute Research of sorry. Dia mau tak ingat apa nama dia, nama panjang dia, tapi dia mau kepada research untuk keselamatan jalan raya. So kalau undang-undang yang kat Malaysia ni pasal keselamatan jalan raya ni, diorang yang research lah. So projek yang saya buat ni adalah untuk bagaimana dia research behavior pemandu dan juga keadaan jalan raya dan juga keadaan kereta masa tu. So VC di hire untuk buat satu program nak monitor kelajuan kereta, kedudukan gear, brake, GPS, apa lagi? Keadaan jalan apa semua. So semua data-data keliling kereta di dalam dan juga di luar semuanya diambil melalui program kita orang. Okay. So yang di bawah tu pula adalah di mana saya diamanahkan. Okay, saya diamanahkan untuk jaga booth di salah satu event di MSU baru-baru ni. Okay, so tugas saya just kita sampaikanlah apa yang VC buat, apa yang VC boleh offer, daripada sistem integrationnya, daripada IoT-nya, sampailah ke smart manufacturing. Kita ada smart ada satu produk kita orang nama MyMakmal, which is remote learning. Okay, so memang waktu tu memang saya all out. Pengunjung booth pun ramai. Waktu ni masa ni baru buka, dan dia orang ada talk kat dalam, so tak ada orang lagi lah. Lepas aja talk tu memang ramai lah pun. Okay, so next. Okay, so sekarang ni ini adalah kerja saya. So kerja saya adalah saya train orang. Okay, bukan kata saya dah penat main dengan coding, tak. Saya memang minat gila main dengan coding. In fact, waktu saya stres, saya akan duduk dekat depan laptop, buka lab view, buat coding bodoh-bodoh. Main like macam, kau tahu main sweeper tak? Siapa tahu main sweeper nama game? Siapa tahu? Tahu kan? So tapi sambil tengah stres tu kan, kadang stres dengan kerja, kadang stres dengan orang pilih. So kita duduk depan laptop, kita buka review, kita buat game main sweeper. Bukan main tau, kita buat. So memang saya punya minat dalam programming itu memang masih lagi ada. Walaupun masa saya masuk FJI tu saya kosong tau. Saya masuk engineering, saya tak tahu apa-apa. Teknologi tiada. Yang ada masa tu matematik sahaja. Memang saya masuk engineering sebab saya minat matematik sahaja. Memang pure matematik. So orang kata, kenapa tak jadi mathematician? Aku nak buat apa jadi mathematician? Ajar orang matematik. Lepas tu tak tahu nak kaitkan dengan keperluan luar. Apa macam? So better aku gunakan matematik aku masuk engineering. So aku boleh tahu, formula ni untuk ni, formula ni untuk ni. Daripada macam apa benda tu, y equal to mx plus c kan. Tahu saja tapi tak tahu guna apa. Jenuh juga kan, betul? So daripada situ saya mula develop satu bila start saya masuk MJI, saya minat bukan sekadar untuk jadi engineer, saya minat untuk ajar orang, bagi orang faham kenapa silibus ini begini, kenapa silibus ini begini, kenapa silibus ini begini. Tak adalah sekadar ini y equal to mx plus bc, korang hafal benda ni, nanti masuk dalam kita settle. Tak ada. So kita kena faham. Kita ada y equal to mx plus bc, y equal to mx plus c. Kenapa dia macam ni? Kenapa y macam ni? Kenapa dia macam ni? Kenapa x macam ni? Kenapa c macam ni? Asal c kat sini, kenapa c bukan tolak? Kenapa c tambah? Begitu. So kita belajar ni kan. Kita tak boleh macam mana?
sekadar jadi sponge saja tau. Apa yang masuk itulah yang keluar. Kita serap ilmu. Tapi apa yang masuk itulah yang keluar. Kita tak jadi macam tanah. Tanah kan? Masuk satu benih. Masuk benih pokok. Yang masuknya benih, tapi yang keluar bukan benih betul. Yang keluarnya adalah pokok. Kalau pokok buah, lagi banyak dia punya manfaat. Ada buah, boleh buat orang buat hidup. Pokok tu boleh boleh jadi apa nama ni? Kira kata apa tu? Nak kukuhkan tanah. Kan? So kita kena jadi macam tanah. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dalam ayat itu, konteks ayat itulah mafhumnya adalah Allah ciptakan bumi ni, Allah ciptakan bumi ni dengan tanah untuk bila apabila hujan turun, maka dia akan keluarkan segala jenis rezeki daripada tanah. Dia akan keluarkan segala jenis rezeki daripada bumi. Supaya apa? Rizqan lakum, rezeki untuk kamu. Rezeki ni kan bukanlah sekadar makan. Makan ni bukanlah satu-satunya rezeki. Gaji bukan satu-satunya rezeki. Kau sihat pun rezeki. Betul? Kau happy pun rezeki. Kau hidup pun rezeki. Boleh bernafas pun rezeki. Bukan sekadar duit, bukan sekadar Mustang, bukan sekadar apa nama ni, dapat tunjuk duit berkokok-kokok, itu rezeki, masya-Allah. Bukan itu saja. Orang duduk depan, orang duduk kat sini, ini pun rezeki juga. Walaupun mungkin dipaksa, tapi still rezeki. Sebab apa kau boleh duduk? Ada orang tak boleh duduk kan? Ada orang tak boleh duduk, kena bagi tak boleh gerak betul. Lagi jenuh. Itu pun still ada rezeki pada dia. Sebab apa? Masih hidup. Jadi rezeki tu kau jangan fikir, aku dapat gaji besar, rezeki aku besar lah. Yes, memang tak nafikan, memang kalau dapat gaji besar tu rezeki tu besar. Tapi berkat tak berkat. Cara kau dapat rezeki tu jujur tak jujur. So berbalik kepada tanya ada sikit lagi. Next. Okey, dah habis. Okey. So actually apa yang nak dicakap dalam slide ni tak banyak sangat pun actually. Saya tak ada slide pun sebenarnya, tapi sebab macam sebelum ni pernah bagi talk dekat bawah ni saya pada rasanya lah. Tak ada slide, memang agak tak selesa. Saya tak dapat nak tunjuk apa-apa. So macam ni, okey, saya tahu career talk. So apa yang korang perlukan dalam career korang? Apa yang korang perlukan dalam career korang? Adakah kepuasan like macam you all dapat pujian, you all dapat acknowledgement, adakah begitu? Ataupun you all kejar gaji, remuneration? Ada orang pula dia just kejar dia punya seronok, dia passionate about his career, dia passionate about her career. Apa? Dia macam rezeki ni Allah bagilah. Gaji kecil, saya gaji kecil tuan-tuan. Saya kerja 4 tahun, gaji saya masih kecil, relatively kecil lah. Tapi saya still puas hati. Sebab apa? Sebab saya suka benda yang saya buat. Masa saya masuk sale dulu, saya tak apa-apa ni lah. Sebab saya tak apa-apa suka nak kerja sale. Saya mau kepada programming kan. So gaji kecil tak kisah. Geng, kalau korang keluar nanti, korang tak dapat tak dapat jadi engineer dengan gaji kurang-kurang 4K, tak kisah. Relax, korang relax. Rezeki tu ada. Yang penting korang kena passion. Korang kena ada passion pada korang punya career. Korang kena ada passion pada korang punya kerja tu. Yang cakap pasal career lagi, cakap pasal kerja dulu lah kan. Career yang kerja ni orang kata boleh asing. Kadang-kadang career ni adalah apa yang kita suka, apa yang kita do for the living. Kadang-kadang bukan apa dia kita do for living kadang-kadang pun. Kadang-kadang macam benda tu kita buat, career tu kita buat, tapi tak bawa banyak income sangat pun kat kita, tapi kita nak buat. Itu adalah career.
So kerja ni pula adalah apa yang kita dibayar digajikan untuk buat. Macam saya digajikan untuk train orang, untuk buat program. Tapi apa yang saya suka? Apa yang saya passionate? Apa career saya? Jadi saya jadi malas nak buat career lain. Saya ambil je lah ini jadi career. Sebab saya memang minat mengajar, saya memang minat programming. Taklah minat engineering, tapi minat programming. Dan so saya stay pada sini. Saya stay sini kerja 4 tahun. Orang tanya, kau tak nak pindah kerja ke? Kau punya gaji kecil sangat. Aku punya gaji banyak ni. Oh, macam tu je lah. Oh, okey. Tak ada. Sebab saya peminat rap. Saya peminat lagu rap. Siapa peminat lagu rap sini? Siapa peminat genre hip hop? Tak ramai. So memang rare lah. Peminat hip hop ni memang rare. So apa yang selalu penyanyi hip hop selalu ketengahkan adalah hasil. Hasil apa hasil? Hasil untuk phrase yang popular baru-baru ni, hasil untuk hasil. So saya suka hasil untuk hasil. Even hasil tu kecil, tapi kita puas sebab kita buat benda suka, benda yang kita suka. Kan? Kau bayangkan kau buat engineering kan. Sorry. Orang minat contohlah korang minat bertukar. Korang minat gila kau bertukar. Korang memang akan die memang nak kerja untuk bertukar. Tapi tutup korang dapat kerja dalam bidang sil. Agak-agak macam mana perasaan korang tiap pagi bangun kerja? Masuk ke 8 balik ke 5. Korang minat bagian bertukar, korang kena buat bagian sil. Satu bertukar hapak pun kau tak jemput. Agak-agak kau ada will tak untuk bangun pukul 8 pagi, pergi kerja, menghadap jam sampai 1 jam, 2 jam, jam sekarang ni kan? Agak-agak kau ada will tak untuk tu? So korang kena kejar passion korang. Bila korang duduk kat sini, korang fikir balik. Korang duduk MJI ni, korang belajar measurement control, korang belajar microelectronic, korang ada embedded system. So korang kena fikir balik. Adakah aku tengah kejar benda yang betul? Adakah aku tengah kejar passion aku? Kalau betul, stay. Kalau betul, stay. Kalau korang rasa passionate korang kat benda lain, kalau korang rasa passion korang kat benda lain, please fikir balik. Okey ke aku passion pada benda ni? Kadang ada orang passion kadang benda pelik-pelik kadang. Passion dia dekat atas highway pukul 12 tengah malam. Itu passion dia. Bawa duit kan? Adalah bawa kot sikit. Betting. Siapa sampai lu? Tolong satu. Habis game dapat 2,000. Satu malam ambil dapat 2,000. Sekali bergabung, korang bayar. Sekali dah bergabung, jenuh. Sekali kena tangkap, jenuh. Berapa banyak nak kena bail out? Berapa banyak duit yang diperlukan untuk bail out? Itu untuk diri sendiri tau. Saya tanya, aku rumpit ni ada manfaat untuk korang tak? Haram tak dia? Mak rebit ada bagi manfaat kat korang tak? Ada tak? Ada tak dia orang ni? Bro, malam tadi aku menang 2,000. Nah, 100. Ada tak? Ada. Jadi kita fikir passion kita apa? Passion kita ni betul tak untuk kegunaan umat, untuk kebaikan umat. Untuk kebaikan umat lah, untuk kebaikan family. Mau ada mak ayah kan? Ada yang ada mak ayah, ada yang tak ada mak ayah. Mungkin ada yang tak ada mak ayah. Tapi still ada family. Ada orang anggap sebagai family. Betul? Ini mesti ada. Korang mesti ada orang yang korang anggap sebagai family. Orang yang dikira sebagai family. Jadi korang fikir balik. Passion korang ni boleh tak bawa manfaat pada sesiapa? Kalau passion pada engineering, boleh tak bawa manfaat? Macam saya, boleh. Saya boleh bagi makan, saya boleh ajar. Saya dah kahwin, saya ada isteri. Saya boleh bagi makan isteri saya.
Dan dalam masa yang sama, saya ada family saya, yang adik-adik saya ada yang minat engineering, jadi saya boleh ajar. Oh, kau kena buat macam ni, yang ni baru betul, ini best practice. Adik saya minat wiring, saya ajar dia. Okay, wiring macam ni, wiring kau buat macam ni. Sekarang ni dia lagi jadilah daripada saya, walaupun dia tak ada skill. So, kau kena check kau punya passion betul. First kali check passion dulu. Passion lah yang membawa saya datang sini untuk belajar. Walaupun masa tu saya kosong, yang saya beritahu tadi, saya kosong, empty tu. Tanya Siti Fauzi, tanyalah Siti Zalina apa semua. Memang dia orang kata Faizul ni, sampai Faizul ni memang haruk, kosong. Tapi masuk, saya keluar, saya dah jadi pokok. Masuk saya benih, masuk jadi benih, keluar jadi pokok. Maka saya bagi benih-benih ke orang lain pula. Saya bagi buah ke orang, saya bagi putik-putik lain ke orang, supaya orang lain menjadi pokok-pokok yang lain, supaya bumi ini kekal hijau. Okey. Jadi saya rasa cukup time tu. Okey. So insya-Allah itu saja dari saya. So you guys kalau nak tanya lebih-lebih pasal lab view, you guys nak tanya lebih-lebih pasal maybe lepas ni kalau korang nak cari pasal internship, okay, boleh refer pada saya boleh MM kan. Okay, right? So ataupun untuk training ke kan, kalau you guys nak a little bit of mentoring kan, boleh refer pada saya. Nak nombor kontak nanti tanya. Okay, so mungkin itu saja. Okay, segala salah silap, segala terlepas cakap, okay, saya minta maaf sebab saya ni orang kasar. Saya ni memang jenis cakap lepas. Maklumlah, memang anak jadi KL. Ini cakap Rosnah Mak Aris ni makcik saya. So waktu dia cakap, kau tahulah macam ni saya cakap kan. Okay, so sekian daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sempah Harith Faizul yang telah yang telah menceritakan pengalaman beliau. Lepas ni saya akan menjemput Sempah Termizi Cekok untuk menyambungkan sesi majlis kita. Terima kasih. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli universiti kita. Sebelum saya start majlis ini, saya ingin anda semua, saya belum terlambat lagi kot untuk ucapkan selamat Hari Guru kepada lecturer-lecturer kita yang di belakang tu. Tanpa mereka sama dalam diri. Okay, nama saya Termizi Cekok, asal daripada Kelantan. Siapa Kelantan kat sini? That's it. Ini pada semester 1 sampai semester 3. Special program macam mana? 2 tahun, 3 tahun juga? Tak ada 2 tahun setengah? Tak ada. Okey, nama saya Termizi akan saya cakap. Saya adalah student daripada Department Micro E, graduate pada tahun 2018. Maaf, saya tak ada slide lah, sebab saya spontan je macam tu. Apa boleh? Dia nampak macam tak bermaya je semua ni. Rasanya boleh kot. Try urut-urut kawan sebelah tu bagi dia segar sikit. Kata dia cakap dia bangun ni hari Jumaat ni. Sebelum saya start majlis, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry lah sebab saya ni first time untuk bagi talk macam ni. Okay, nama saya Termizi, saya daripada Micro E. Apa yang saya lakukan adalah hari ini adalah untuk bagi pasal career talk, bab career talk. Apa yang ada faham pasal career talk ni? Career selepas kita mengajukan pelajaran, lepas MJI, mungkin ada yang sambung degree lepas ni, mungkin ada yang terus pergi ke sektor pekerjaan apa semua kan.
Okay. Sebelum kita selami apa itu kreator, apa yang kita perlu dapatkan untuk kita buat apa pasal kreator ni? Apa tak untuk dapatkan pekerjaan selepas ni? Mesti kita kena graduate pada MJI, dapatkan sebelum diploma ataupun apa tu, tak silap saya mesti ada student daripada IKM ke? Ada? Mungkin dia orang buat big skill lah, mungkin dia orang skill dia orang mungkin tinggi sikit daripada anda apa semua, tak apa. Okey, apa yang saya nak cakap hari ni, sebelum saya ambil jurusan diploma dalam micro-E, tapi saya cakap, saya punya skop pekerjaan ni saya dah diterus pada micro-E punya ni lah. Saya adalah owner kepada TS Network Empire. Main skop saya adalah fiber optic. Dekat rumah dia orang siapa ada Unify? Pasal Unify fiber optic. Itu adalah skop pekerjaan saya lah kata. Untuk datang memasang, sekarang ni saya ambil untuk buat ambil sub dengan TM untuk buat kerja ni lah kata, untuk pemasangan Unify dengan maintenance lah kata, in case ada kerosakan dalam rumah apa semua lah. Okey, sebelum saya nak ceritakan, sebelum saya buat build up a company nama TS Network ni, macam-macam yang saya pernah lalui sebelum saya dapat sekarang lah, macam apa kata, dapat berdiri sekarang sama kurang orang yang hebat sekarang daripada syarikat yang semua. Apa dia sebelum saya start ni? Saya nak tanya adik-adik lah, lepas graduate ni, apa yang anda akan lakukan? Apa? Sambung degree? Bekerja? Alhamdulillah. Okey, selepas saya cakap, mungkin lepas daripada kita belajar nanti, adik-adik semua daripada untuk semester apa? Pada 5 semester, lepas tu intern kan? Okay. Waktu intern tu, adik-adik akan apply dekat syarikat apa semua kan? Daripada situ, kita boleh build up satu connection dengan dia orang. In case kalau macam adik ambil dia pelbagai kita ni, macam mana kan? Pelbagai kita boleh lakukan dekat syarikat itu. Mungkin ada yang akan masuk kilang, mungkin akan ada yang masuk sektor kilang. Mungkin akan ada yang masuk sektor, mungkin akan ada duduk bahagian office macam tu dah kata kan. So daripada situ, kita jangan malu untuk bertanya dekat dia, untuk buat satu connection. In case mungkin bila kita dah duduk dekat sana, kita akan jumpa dengan macam-macam perangai orang kita akan jumpa kat sana. Macam saya kan, saya hari-hari akan berjumpa dengan orang yang berlainan setiap hari. Sebab tugas kerja saya hari-hari adalah untuk pergi ke rumah, pasal Unify apa semua. So daripada situ, saya build up a connection dengan customer saya. Macam siapa dia orang, tanya dia orang buat apa semua. Ini dia orang related dalam bidang yang kita ceburu ni, mungkin kita boleh cuba masuk apa semua macam apa tu, macam apa kan? Kita dengan dia rapat-rapat macam tu, okay, kita boleh lah macam cik ni kalau nak pakai khidmat saya boleh call lagi apa semua. Betul, benda tu menjadi macam saya sebelum ni ada satu syarikat ni offer saya untuk buat satu projek harga dalam 40,000. Siapa pernah dekat sini dengar pasal semua tahu kan pasal line kabel? Line kabel. Okey, sekarang line kabel sekarang paling laju Cat 7 kan? Cat 7, Cat 8 kan? Betul kan? Tapi sebenarnya orang kata Cat 7, Cat 8 tu paling laju, tak salah sebenarnya. Kita ada teknologi baru yang kita panggil fiber converter. Fiber converter tu kita ambil daripada fiber. Siapa sini tahu fiber tu apa? Saya cakap pasal fiber, siapa tahu fiber tu apa? Fiber ni dia gentian fiber optik yang kita gantikan untuk buat apa? Untuk menyalurkan internet melalui cahaya. Sebab cahaya kalau kita kaca tu, cahaya dia takkan loss tu akan sikit lah. Tapi kalau kita pakai kupa, dia punya satu, orang akan curi kupa. Lepas tu loss dia banyak. Lepas tu internet pun dia tidak boleh support dengan kadar kelajuan yang tinggi. Tapi kalau kita menggunakan fiber, paling speed paling tinggi yang kita boleh dapat adalah
1 Gbps, 1 giga. Okay, sebelum apa tu? Macam mana saya boleh menceburi bidang fiber ni? Sorry, pasal fiber converter saya tak habis cakap lagi. Pasal fiber converter tu, contohlah kita apply speed kat rumah 100 Mbps. Kalau kita pakai wifi, dia punya speed tu dia akan loss. Dia tetap akan ada loss macam mana pun. Kalau in case kita duduk dalam jarak yang jauh ataupun jarak yang jauh, speed tu akan loss. In case dekat rumah dua tingkat, kita nak pakai, kalau boleh kita nak speed atas dan bawah sama. Macam mana kita lakukan? Kita pakai LAN cable. Pakai LAN cable memang akan laju. Tapi kalau kita pakai fiber converter ni, contoh speed daripada 100, selalunya kita ada dua. Kalau untuk speed test ni, kita akan ada macam guna Ookla speed test, DM speed test, Axis. In case ada yang pakai service provider lain, kita lakukan speed test. Dia punya, kalau pasal dia ada ping and jitter sebelah tu. Okay, ping and jitter tu dia akan naik kan. Kalau in case nak dapatkan satu jitter, ping satu, kita kena pakai material yang macam saluran yang laju lah kata, tak ada loss apa semua. Saya akan shootkan kat customer pakai fiber converter lah kata. Okay. Tapi fiber converter ni kuat mahal lah sebenarnya. Kita orang akan pakai benda ni untuk syarikat yang menggunakan server yang tinggi lah. Server yang macam syarikat counter, menggunakan server semua. Okay, macam mana saya boleh menceburi bidang ni? Saya rasa saya ni special sikit kot. Selalunya lepas intern, waktu semester 5, kita sesi najuan akan suruh student-student kita untuk pergi untuk cari tempat intern kan. Waktu tahun saya 2017 tak silap saya lah. Mara dia ada buka satu program nama dia fiber optic learning. So dia orang janjikan pekerjaan lah lepas kita masuk program tu. Dalam program tu saya ambil 4 sijil. Satu sijil CA1, sertifikat daripada TM. Lepas tu untuk C4, sertifikat fiber optic technician daripada US. Lepas bila kita dah ada sijil tu, kita dah boleh lakukan kerja-kerja daripada TM lah. Lepas saya dapat sijil tu, saya punya training tak silap saya 3 bulan. 3 bulan belajar atau 3 bulan on job training. Lepas on job training tu, saya akan diserahkan kepada syarikat telekomunikasi yang besar. Alhamdulillah. Waktu tu saya dapat berkhidmat untuk TM sekejap untuk TM. Dia orang tak kontrak tu dia orang tak submit, tak renew. Lepas pada tu saya masuk kat satu syarikat bawah dia Mengkol. Nama syarikat tu Formula Mutahir. Bila saya masuk dekat syarikat Formula Mutahir tu, dia orang ajar semualah daripada basic A to Z, macam mana fiber tu boleh ada, macam belakang ada orang duduk rumah teres, yang TM dekat belakang rumah, macam mana fiber tu akan masuk underground pada sana. Kita fiber ni kata ada 2 site. Daripada site TM kita panggil D site. Kalau site customer pula kita akan panggil dia E site. Daripada E site tu, macam D site dia skop kerja dia orang lain yang akan buat. Macam bila dah masuk E site dah settle, kita akan start untuk buat pemasaran lah. Daripada E site masuk ke premise customer. So dari situ saya belajar basic daripada A to Z, macam mana dia orang buat kabel, dia orang kata apa, susah dulu senang-senang kemudian kata kan. So saya pada situ saya belajar A to Z, belajar. Lepas tu bila dah macam mana saya try to take risk. Saya buka satu ID dengan TM untuk kita jalankan kerja dengan TM ni. Selain daripada kita ada sijil, kita nak kena ambil exam dia. Exam tu dia akan assign lah, kita pergi ambil exam online. Sekarang online pun. Dulu saya bersemuka lah dengan dia orang, nanti ambil exam semua. Lepas tu settle dalam 2-3 minggu. Lepas tu ID akan keluar, saya jalan kerja. So dah start jalan kerja tu, saya tak start lagi saya punya company ni. Saya kerja dengan company saya lama, tapi kayaknya tak ada gaji. Gaji tu saya tak makan gaji sebelum ni lah. Saya just kerja kerja saya punya skop kerja ni sebahagian servis tau. Servis. Kayaknya saya pergi buat rumah tu, berapa rumah hari ni tu baru TM akan bayar saya.
Macam tu lah, kayaknya kalau tak ada kerja macam rasanya semua orang terkesan kot pada waktu COVID hari tu. Saya waktu COVID tu memang tak kerja lah, tapi Alhamdulillah ada backup payment sebab payment TM ni untuk semua sektor telecommunication ni dia tak silap saya dalam 45 hari bekerja baru kita dapat payment tu. So waktu COVID tu saya dah ada lagi payment tu sampai tak silap saya punya tak boleh kerja hari tu 2 minggu saja. Lepas hari tu saya dah start boleh pergi ke rumah customer balik, tapi dengan Alhamdulillah kata hari-hari kena cucuk hidung tu time tu hantar Rizak dekat dia orang untuk pastikan kita pergi kerja atau tak. Okey, lepas pada tu saya ambil pengalaman kerja setahun. Saya try to take risk buka company saya sekarang lah pada tahun 2021. Company saya ni baru lagi dalam setahun. Saya try to take risk buka company saya sekarang ni, kita try running macam mana. Alhamdulillah dah kata sekarang ni untuk perkhidmatan internet ni kata Alhamdulillah kata sebab sekarang bukan semua boleh masuk masuk office lagi. Ada student kena belajar online lagi, ada tempat yang tak boleh masuk lagi. Semua Alhamdulillah kata set untuk pemasangan untuk tahun lepas tu Alhamdulillah dia buat bidang kata untuk banyaklah rumah pasal sebab sekarang ni demand untuk internet sekarang terlalu tinggi. Sekarang ni kita pakai fiber, kes tak silap saya lah dalam 2 ke 3 tahun lagi 5G pula akan muncul. 5G tu dah ada tapi sekarang ni dia tengah testing dekat area, tak silap saya dekat Langkawi, Putrajaya, kalau dekat area KL tak silap saya dekat Melawati orang tengah testing sekarang. Kes kalau macam untuk 5G ni apa saya tahu lah dia punya installation kita tak akan tarik kabel dah. Kita akan pasang satu cawang macam ADS-TRO tu dekat luar rumah. So kita akan tarik internet tu akan masuk dalam tu lah. So daripada situ dia akan distribute satu rumah. Dia punya wavelength dia punya wifi untuk 5G ni memang kuat lah. Macam tapi ada dia pros and cons dia lah. Memang internet kuat tapi kalau macam phone kita tak support untuk wifi, untuk 5G dia tak boleh. Macam memang phone dia ada 5G, kebanyakan phone dia ada 5G, tapi kita kena check wifi kita tu dia ada AS tak. Dia macam kita wifi ni ada ABCD, ABCDE, ABCD, AC nya AS. Sekarang ni kebanyakan phone yang ada sekarang dia masih menggunakan teknologi AAC. Jarang-jarang lah yang phone yang ada teknologi AS ni. Dia ada tu aku tapi harga dia agak mahal lah macam iPhone 13, iPhone 12 apa semua tu. Itu ada teknologi yang tu macam mana teknologi AS ni dia punya function berfungsi. Kalau siapa yang rumah dia sampai pakai 500 Mbps untuk Unify, bila kita run speed test, kita punya phone tu dia stuck dekat 300, dia tak boleh pergi lebih daripada tu kalau pakai AC. Tapi in case kita pakai AS, dia punya speed dia akan sampai maksimum speed tu lah, 400-500 yang kita dapat tu. Macam tu lah kata. Sebab saya dengan teknologi sekarang ni insya-Allah lah dalam 2-3 tahun lagi kita punya insya-Allah kita doakan lah kata dengan ekonomi kita sekarang ni yang tak menentu, dengan kita punya faham kadang-kadang inflasi tinggi apa sekarang, kita doakan yang terbaik untuk negara kita pulih seperti biasa lah kata. Saya nak sampaikan lagi adalah ilmu yang penting untuk kita ada waktu bekerja. Ilmu yang pertama adalah kita komunikasi kita antara kawan-kawan kita sekeliling tu. In case kalau kita kerja, kita just fokus untuk kerja kita. Kita tak ada macam bergaul dengan orang lain apa semua. Mungkin orang sekeliling dia takkan dia tak selesa lah dengan kita apa semua. Sebab kita pun macam senyap pendiam apa semua. Sebab macam batch saya sebelum ni adalah beberapa certain orang dia senyap orang, tapi dia orang kata pun makan dalam juga lah kadang-kadang. So kita kena kita punya hubungan dengan orang tu kita kena jaga lah kata. Yang kedua, bijak mencari peluang untuk
bijak mencari peluang lah. Okey, macam sekarang adik-adik sekarang semester 1, 2, 3 kan. Dah belajar tekno usahawan. Belum lah, okey, untuk semester 4 nanti kan. Saya rasa mungkin lah masing-masing ni ada skill itu sendiri apa semua kan. Macam ada yang pandai baiki phone. Coding dah belajar? Belum ni? Dah? Mungkin ada siapa yang pandai coding. Macam yang senpai kita terangkan sebelum ni. Itu semua skill yang mendatangkan duit lah. Macam saya cakap best saya sebelum ni kan. FYP, coding masalah. Kalau sekali kita punya hantar cek coding dekat luar, dia charge 300-400. Tapi kalau harga student saya ni dia orang ambil 100 lebih macam tu lah untuk cek FYP yang semua. Pasti kalau macam jahat punya lah kata. Kalau ada orang sebelum ni tawarkan servis buat FYP tau daripada A to Z. Just kita bagi dia idea dekat dia, kita bagi duit dekat dia. Dia buat sampai A to Z, kita just sediakan slide. Kita faham apa makna projek kita tu, baru kita baru kita bayar dekat dia lah kata. Itu servis yang dia buat lah. Macam siapa yang pandai repair phone apa semua tu boleh lah kata. Waktu kita sem 4, sem 5 kita akan belajar teknologi usahawan. Saya ambil contoh, ada seorang senpai kita, siapa kena akikah. Dia biasa dia sekarang sambil belajar, dia berniaga tudung. Dia start niaga tudung tu daripada semester 4 sampai semester 4 sampai sekarang. Dia base learning macam sekarang ni. Kalau kita nak belajar FBL apa semua kan, saya itu makan kos lah. Tapi kalau dekat sini sesi tekno ni sesi bukan sesi Azwan, dia akan ajar dalam syllabus tu macam mana nak gunakan platform sosial media yang ada untuk kita publish kita punya produk. Sekarang ni tak susah. Kita kena just ada telefon, internet, modal sikit, settle. Kita ada barang untuk dijual, kita boleh guna sosial media tu untuk niaga lah kata. In case tu siapa yang ada macam saya cakap jujur saya ni waktu belajar dekat AJI tak pandai lah. Tapi dia tak pandai macam selalu juga kena naik bilik counselling, kena ceramah lah sebab pointer jatuh kadang-kadang. Lepas tu macam-macam lah dulu saya buat kat AJI. Dia kata kategori best student tu tak jugalah kata. Lepas tu macam saya ni jenis yang tak suka terikat dengan something lah kata. Buat macam kita kena bangun pagi. Macam saya ni, saya tak tahu. Saya kerja ni, alhamdulillah kerja ni, kita kena sampai rumah customer dalam pukul 9:30, 10 macam tu. Saya boleh bangun tidur lepas subuh tu, mungkin boleh bangun dalam pukul 9 apa semua macam tu lah kata. Selama lagi. Tapi sekarang dah sejak kahwin ni lain sikit lah kata. Kena bangun pukul 8 yang boleh hantar isteri yang semua. Komitmen tu dah ada balik lah kata. Macam tu lah. Apa yang penting sekali dalam hidup kita ni, kita kena jaga connection je untuk kita berjaya. Satu, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan mak ayah. Lepas tu dengan hubungan orang dengan member-member macam mana. Mungkin kalau hubungan kita dengan Tuhan pun, dengan Allah pun, kita dah macam dah solat pun dah hujung waktu. Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak. Tu pun kita nak berjaya dalam hidup macam mana. Sebab kalau okey, hubungan tu. Lepas tu hubungan dengan mak ayah. Saya cakap lah, kata kalau walaupun saya tak pandai, tapi saya cakap dengan mak saya, mak, tolong doakan abang buat apa dipermudahkan segala urusan yang abang buat dalam hidup kata apa semua. Alhamdulillah lah, hasil doa berkat ibu bapa saya alhamdulillah kita berjaya lah dalam hidup. Nak kata berjaya tu tak sangat, tapi alhamdulillah boleh bagi duit dekat dia orang, boleh bagi kerja dekat orang lain apa semua kata. Kita berbakti, kata hidup ni dia macam roda, macam duit yang kita dapat tu tak semua duit kita. Macam untuk kita murahkan rezeki kita, macam mana kita bayar zakat, sedekah, kata kita macam cuci duit kita tu untuk bagi. Memang kita tu dapat hasil titik usaha kita, tapi dalam usaha kita tu akan ada sikit untuk orang lain. Lebih macam tu ada. Macam saya bagi setiap saya akan macam ni cakap, saya akan bagi kat mak bapak, macam sedekah kata. Kalau macam tak nak nampak sebenarnya obvious, just buat itu je. Kalau hari Jumaat tu letak je duit dalam poket bawah-bawah, angkat je tak lama, masuk je tak apa. Kita takkan
Kita takkan riak lah kata-kata kita, oh hari ni aku sedekah hari ni berapa, 50, 100. So at least kita tak tahu, macam kadang ada setengah orang, dan ada setengah saya punya member lah, partner saya, dia letak 50 kat dalam, dia slip dengan RM1. Dia slip tu, lepas tu dia letak dia dalam tu kata, dia kurang macam tu kata. Kalau tiga ni kita tak jaga, percayalah, kalau apa yang kamu lakukan takkan berjaya. Ikis kalau kita macam berkasar dengan cikgu apa semua, ilmu tu agak-agak berkat lah. Macam kita praktik apa semua, kita pakai apa semua, itu berkat lah. Saya rasa masuk dengan kiri, keluar ke kanan je rasa. Lepas tu dengan ibu bapa lah, dengan Allah, kita kena jaga lah kita punya ni apa semua. Kalau kita tak jaga ni, memang tak lekor kata. Mungkinlah kita akan rasa, oh aku jaga apa semua, tapi kita tak jaga benda ni, sama je tak pergi mana pula. Mungkin kata, mungkin kita berjaya sekarang, tapi depan hari kita tak tahu macam mana. Saya tak boleh cakap dia, tapi kes kalau siapa rasa macam duduk helikopter, rasa nak intern dengan syarikat saya, bolehlah mendapatkan nombor saya dengan Sesi Najwan. Sebab saya pun ada buka untuk internship juga untuk syarikat saya. Itu bahagian teknikal lah kata. Kalau tak ada apa-apa, saya sudah tadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dua senpai kita kerana telah share mereka punya pengalaman sedikit. Baik, sampai sini saja majlis kita pada hari ini. Untuk pada siapa yang mau tengok rakaman pasal sharing session tadi, kita ada live, kita akan ada hantar kat Facebook MJI Beranang. Alang-alang tu bolehlah follow kan. Baik, sekian dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.